Mula-mula sudah. Okay, sorry. Assalamualaikum dan selamat malam. Kami daripada kumpulan 14 ingin membentangkan tajuk masyarakat majmuk di Asia Tenggara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dayang Asima binti Samudin, memegang nombor kad matrik BA 24110157. Sebagai pendahuluan, Asia Tenggara ini terletak di antara dua benua, iaitu Asia dan Australia, serta dikelilingi Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Asia Tenggara ini juga merupakan sebuah rantau yang terdiri daripada 11 buah negara yang terletak di bahagian tenggara benua Asia, iaitu Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Vietnam, Thailand dan lain-lain lagi. Malaysia ini merupakan negara yang termasuk dalam Asia Tenggara dan setiap negara itu mempunyai peranan mereka masing-masing dan identiti dan keunikan yang tersendiri. Asia Tenggara ini juga merupakan sebuah rantau yang kaya dengan kepelbagaian budaya, sumber alam dan tradisi kerana menjadi titik pertembungan pelbagai tamadun, agama dan tradisi sejak dahulu. Sebagai definisi bagi masyarakat majmuk, dalam artikel Keharmonian Masyarakat Majmuk ada menyatakan bahawa masyarakat majmuk ini adalah merupakan gabungan dua morfem yang berbeza, iaitu masyarakat dan majmuk. Jadi perkataan ini digabung untuk menunjukkan satu kefahaman yang jitu dan luas. Jadi secara epistemologinya, perkataan majmuk ini diartikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara yang tertentu. Okey, seterusnya saya serahkan kepada ahli yang lain. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Yusna Syafiqah, nombor matrik BP 24110051. Hari ini saya akan bentangkan tentang komposisi etnik di Malaysia. Next. Okay. Komposisi etnik di Malaysia. Ahli sosiologi merujuk etnik sebagai satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang banyak persamaannya, seperti persamaan agama, ras maupun asal usulnya. Kumpulan etnik yang sama berkongsi adat, bahasa, pakaian tradisional, makanan dan mempunyai hubungan sosial antara mereka. Singkatnya, etnik ini adalah sesuatu masyarakat yang memiliki persamaan dari segi budaya, ekonomi dan ciri-ciri yang tersendiri. Berdasarkan data yang dikumpul, komposisi penduduk di Malaysia pada ketika ini terdiri daripada etnik Malaysia, Melayu, Cina, India dan lain-lain. Komposisi etnik di Malaysia pada tahun 2024 iaitu 58% daripada penduduk Malaysia sendiri dibentuk daripada etnik Melayu. Etnik Melayu sendiri merupakan penduduk yang asal tinggal di tanah Melayu sekian lama yang turut dikenali melalui cara pemakaian seperti baju kurung dan baju Melayu. Seni-seni Malaysia, seni etnik Melayu termasuklah untuk rumah, pemakanan seperti ketupat dan perayaan-perayaan seperti sambutan hari raya. Bagi etnik Cina pula, bersamaan 22.6% di Malaysia yang merupakan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas etnik Melayu. Etnik Cina telah melakukan migrasi pada tahun 19 melalui sistem tiket kredit, pengambilan kaki tangan dan sistem pengambilan rumah kongsi
yang berlaku semasa pemerintahan British di Tanah Melayu. Itu etnik yang ketiga iaitu etnik India, etnik ketiga terbesar di Malaysia yang memiliki peratus 6.6%. Etnik ini masuk ataupun bermigrasi ke Tanah Melayu pada 1820. Di India dikenali melalui pemakanan seperti roti untuk lelaki dan sari bagi wanita. Perayaan yang diraihkan oleh etnik India ialah sambutan Hari Deepavali dan makanan-makanan tradisional yang kita kenali seperti panipuri, idli dan putu Mariam. Etnik-etnik lain termasuklah Bumiputra 44%, Iban 24%, Karasan dan Dusun 21%, Bajau 1.8%, Bidayu 0.7%, Melanau 0.4%, lain-lain 0.7% dan Murut 0.3%. Komposisi etnik pelbagai ini menjadi sebahagian rakyat Malaysia hingga masa kini yang membentuk sebahagian budaya, adat dan pegangan yang berbeza-beza mengikut akar umbi masing-masing. Singkatnya, komposisi etnik ini merupakan aset terpenting bagi negara yang perlu dikenalkan kepelbagaiannya. Hal ini telah menjadikan Malaysia sebagai negara yang kaya dengan pelbagai etnik. Itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Okey, seterusnya sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Nadia binti Budin, nombor matrik BA 24110550. Saya akan membentangkan agama dan bahasa di Malaysia. Agama bermaksud kepercayaan seseorang terhadap Tuhan yang mencipta setiap makhluk di muka bumi, termasuklah langit, permukaan tanah, haiwan dan manusia. Manakala bahasa pula bermaksud sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat penghubung dalam suatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran. Agama di Malaysia adalah agama Islam sebagai agama persekutuan. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai agama, kaum dan etnik. Namun di Malaysia, agama Islam merupakan agama yang rasmi. Menurut kandungan Perlembagaan Persekutuan yang terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 perkara, agama telah dinyatakan bahawa bahagian 1, perkara 14 yang mengatakan bahawa walaupun Islam merupakan agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Selain itu, perayaan agama juga diraihkan bersama-sama dengan kaum dan agama yang lain. Contohnya, kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri dan juga Chinese New Year bersama-sama tanpa mengira kaum dan agama. Manakala bagi bahasa di Malaysia adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Menurut kandungan Perlembagaan Persekutuan, bahasa kebangsaan di Malaysia ialah bahasa Melayu, manakala bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Contohnya, macam dekat universiti, bahasa Inggeris digunakan bagi tujuan pendidikan. Selain daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, di Malaysia juga terdapat penggunaan bahasa etnik yang turut digunakan oleh penduduk Bumiputra dan penduduk yang lain. Hal ini kerana Malaysia kaya dengan masyarakat yang berbilang bangsa dan etnik. Justru wujudnya penggunaan bahasa etnik di setiap negeri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Eka Dania binti Ismail. Nombor matrik saya BB 24110534. Slide boleh next kah? Okey, di sini saya akan membentangkan tentang dasar-dasar dalam masyarakat majmuk. Okey, kita tahu bahawa Malaysia ni sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya dan agama. Jadi masyarakat majmuk ni memerlukan dasar-dasar khusus untuk memastikan keharmonian dalam negara, tiada diskriminasi antara kaum dan untuk mengelakkan peristiwa 13 Mei daripada berlaku. Jadi kerajaan telah
mewujudkan inisiatif dengan mewujudkan dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi baru, dasar sosial negara, dan dasar kebudayaan kebangsaan. Dalam dasar pendidikan kebangsaan ini, kerajaan telah mewujudkan akta pelajaran yang terdapat dalam laporan penyata Razak yang melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu dengan memberi tumpuan atau penekanan kepada penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid. Lepas tu, untuk dasar ekonomi baru pula, dasar ini adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di Malaysia di antara kaum-kaum, di antara wilayah-wilayah dan di antara kawasan di wilayah yang sama. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah untuk mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Okey, untuk dasar sosial negara pula, dasar ini merupakan dasar yang diluluskan, dasar yang bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Jadi, setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu padu. Okey, untuk dasar kebudayaan kebangsaan pula, di sini dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk, mewujudkan dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Penggubalan dasar ini perlu dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan. Peranannya sebagai sebuah antara objektif dasar kebudayaan kebangsaan ini adalah untuk mengukuhkan perpaduan bangsa. Sebagai contoh, program yang bertemakan perpaduan melalui seni budaya yang bertujuan untuk mengukuhkan semangat untuk hidup dalam harmoni dan semangat perpaduan melalui seni. Saya rasa itu sahaja dari saya. Saya teruskan dengan ahli kumpulan saya seterusnya. Okey, saya Siti Hamidah, nombor matrik BA 24110336. Saya akan tentang cabaran dalam menyatupadukan masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, cabaran yang pertama ialah cabaran dari segi politik, iaitu sistem perwakilan politik. Mana parti-parti politik di Malaysia ni seringkali dibentuk berdasarkan kaum seperti UMNO untuk Melayu, MCA untuk Cina dan MIC untuk India. Di pembagian ini menguatkan identiti etnik mereka sendiri dan dapat menghalang pembentukan politik yang lebih inklusif dan fokus pada isu-isu yang lebih luas seperti ekonomi dan pembangunan sosial. Maksudnya, parti-parti yang berteraskan ekonomi menyukakan untuk proses penyatupaduan rakyat majmuk di Malaysia. Kemudian cabaran yang seterusnya adalah dari segi ekonomi, iaitu jurang ekonomi antara kaum. Jadi melalui jurang ekonomi tersebut, ketidakseimbangan dalam pengagihan kekayaan antara kaum seperti kaum Melayu dahulu ni, mereka banyak bergantung kepada sokongan kerajaan, manakala kaum Cina dan India ni lebih dominan dalam sektor perniagaan dan perdagangan. Okey, cabaran yang terakhir iaitu cabaran dari segi sosial, iaitu isu pendidikan, di mana pendidikan di Malaysia ni walaupun berjaya dalam beberapa aspek, tapi masih mempunyai jurang antara aliran pendidikan seperti aliran sekolah kebangsaan dan sekolah vernakular. Jadi ini menyebabkan pelajar dari latar belakang etnik tertentu kurang berinteraksi antara satu sama lain dan seterusnya mengekalkan jarak sosial dan perbezaan dalam perspektif. Kesimpulannya, Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik dan budaya yang berfungsi dalam sebuah masyarakat, sebuah negara. Oleh yang demikian, berbagai cabaran yang dihadapi dalam membentuk masyarakat majmuk yang bersifat. Sekian, terima kasih.
Oke, saya ada. Oke, soalan saya senang ya. Apa beza kaum dengan etnik? Oke, Assalamualaikum. Pendapat saya, seperti yang etnik itu adalah kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan dari ciri seperti sang pakaian, bahasa, dan kegiatan ekonomi. Itu adalah etnik. Satu lagi kaum. Kaum pula adalah mempunyai persamaan dari segi fizikal, warna kulit, tekstur, dan rambut. Sekian, terima kasih. Panggilan soalan 1, panggilan soalan 2, panggilan soalan 3. Oke, terima kasih kepada kumpulan 14. Sekarang kita beralih kepada kumpulan yang terakhir, grup 8. Kamu ready? Ready. Oke, saya tunjukkan slide. Dan bercakap bila kamu ready, saya start timer. Hello, kamu dengar suara saya dengan jelas? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan tajuk etnik dan Asia Tenggara. Saya ketua kumpulan bersama seorang ahli saya Datuk Atira. Saya Nur Syafiqah Muhammad Zikri. Kalau sekarang jelaskah? Oke, sekarang lagi jelas. Boleh teruskan?
Baiklah, saya akan memulakan pembentangan bagi kumpulan saya, iaitu kumpulan ke-8, dan kami akan membentangkan tajuk etnik dan Asia Tenggara. Saya ahli kumpulan Nur Syafiqah Fikri bersama seorang ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Saidatul Atira. Okay, next. Saya mula dengan pengenalan. Istilah Asia Tenggara mula dipakai pada waktu Perang Dunia Kedua bagi menunjukkan kawasan dan operasi peperangan. Etnik merujuk kepada kumpulan manusia yang berkongsi sifat-sifat fizikal atau budaya tertentu bagi membezakannya daripada kumpulan lain. Kumpulan etnik utama di Asia Tenggara adalah Malayo-Polinesia atau Austronesia yang paling dominan di rantau ini, terutamanya di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Kepelbagaian etnik di Asia Tenggara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sejarah migrasi, penaklukan dan penjajahan seperti India, China, Arab dan Eropah. Bagi sejarah penubuhan ASEAN, Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN diasaskan pada 8 Ogos 1967. ASEAN terdiri daripada 10 anggota negara, iaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand sebagai negara pengasas, dan terdapat 5 buah lagi negara iaitu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kemboja. ASEAN menjadi 3 tonggak utama iaitu Komuniti Politik Keselamatan, Komuniti Ekonomi dan Komuniti Sosio Budaya. Dalam aspek politik, terdapat pertubuhan Zone of Peace, Freedom and Neutrality ataupun ZOPFAN. Bagi aspek ekonomi, terdapat ASEAN Free Trade Area, bukan zone, area iaitu AFTA. Dan dalam aspek sosial budaya pula, terdapat pertubuhan Southeast Asian Ministers of Education Organization atau secara ringkas SIMIO. Baiklah, saya akan serahkan pembentangan kepada ahli kumpulan saya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai cabaran dan peranan hubungan etnik di Asia Tenggara. Cabaran utama hubungan etnik di rantau ini boleh dilihat dari 3 aspek, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Bagi politik, ketidakstabilan politik, dalaman dan dasar tidak campur tangan atau non-interference polisi antara negara anggota ASEAN yang sering menjadi halangan dalam menyelesaikan isu berkaitan etnik. Bagi cabaran hubungan dari segi ekonomi pula ialah terdapat ketidaksamaan dalam akses kepada sumber, peluang pekerjaan dan pembangunan ekonomi yang tidak seimbang, yang sering mencetuskan ketegangan antara etnik. Dan yang terakhir, sosial. Perbezaan budaya, agama dan bahasa antara kumpulan etnik kadang-kala membawa kepada salah faham dan konflik sosial. Okey, untuk mengatasi cabaran ini, peranan penting negara ASEAN adalah seperti berikut. Pertama sekali, melaksanakan dasar-dasar kerajaan bertujuan untuk meningkatkan hubungan etnik. Kedua, mengekalkan integrasi nasional dengan memastikan keadilan dan kesamarataan antara kaum. Ketiga, mewujudkan gabungan dan kerjasama dalam pendidikan etnik di kalangan negara ASEAN untuk meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian budaya. Dan yang keempat, meningkatkan kesedaran rakyat mengenai pentingnya perpaduan melalui pendidikan dan aktiviti komuniti. Dan yang terakhir, mewujudkan sistem perundangan yang adil dan saksama untuk melindungi hak setiap kumpulan etnik. Okey, bagi kesimpulan, cabaran dalam hubungan etnik memerlukan usaha bersepadu daripada semua pihak, termasuklah kerajaan dan masyarakat, untuk memastikan kestabilan dan keharmonian di Asia Tenggara.
Sekian untuk bahagian saya. Terima kasih. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. 6 minit saja. Mulai show start balik. Sekejap ya. Yang lain ada soalan? Saya ada soalan. Oke, silakan. Okey. Seperti yang kita tahu, di Asia Tenggara dia ada kepelbagaian etnik yang tinggi. Dan soalan saya adalah, bagaimanakah cara untuk kita mengetahui etnik yang ada pada Asia lain yang dapat menanamkan sikap seperti yang anda bentang tadi? Sorry, boleh ulang? Okey. Seperti yang kita tahu, di Asia Tenggara ada pelbagai etnik dan bangsa seperti yang anda bentangkan tadi, bukan? Dan soalan saya adalah, bagaimanakah cara untuk setiap Asia ataupun negara-negara untuk mengetahui serta mendalami kepelbagaian etnik di setiap Asia? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Cara untuk mereka mengetahui perkembangan etnik di Asia Tenggara mungkin menggunakan platform digital, media sosial untuk berkongsi budaya mereka. Dan juga boleh mengikuti saluran dokumentari atau podcast dengan komuniti etnik di Asia. Ya. Atau mungkin boleh membuat penyelidikan lapangan atau mengunjungi negara-negara Asia dan melibatkan diri dengan komuniti etnik yang ingin diketahui. Itu saja dari saya. Thank you. Okey, terima kasih. Dan satu lagi, pendapat pembentang bagi kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar yang ada dalam kawasan pedalaman yang jauh daripada segala teknologi, apakah pendapat anda supaya mereka dapat mengetahui kepelbagaian yang ada dalam Asia Tenggara? Hello, soalan saya tak jelas kah? Hello, boleh ulang semula soalan kamu? Seperti yang diunjurkan oleh pembentang melalui media sosial dan sebagainya, saya ada pertanyaan. Tidak semua negara Asia melalui teknologi perkembangan yang maju seperti sekarang. Ada certain pelajar ataupun sebahagian pelajar yang hidup di kawasan pedalaman dan kita inginkan mereka untuk mengetahui kepelbagaian etnik. Jadi sebagai pembentang, apakah cadangan anda untuk memastikan etnik sampai ke setiap penjuru untuk didalami? Baiklah, saya akan menjawab persoalan kamu. Bagi saya, selain penggunaan teknologi, masyarakat juga boleh membina kerjasama komuniti agar dapat membina kesedaran di kalangan ibu bapa dan masyarakat tentang pentingnya pemahaman. Sebagai contoh, aktiviti komuniti seperti pameran budaya dan Hari Kebudayaan ASEAN agar dapat menjelaskan kepada sesetengah masyarakat yang tidak mampu atau tidak dapat mengakses internet atau media sosial. Adakah itu menjawab persoalan kamu? Ya, itu menjawab. Terima kasih.
Okey, sama-sama. Okey, saya cuba. Okey, yang last. Okey, soalan last saya. Walaupun ASEAN ni dia punya peranan untuk mengamalkan keadilan dan keselamatan antara kaum etnik, tapi kenapa isu kaum Rohingya di Myanmar tu masih wujud sampai sekarang? Soalan kamu tadi berkenaan dengan isu Rohingya yang tidak selesai kan? Macam isu tu masih berterusan. Itukah soalan kamu tadi? Ya. Okey. Antara faktor kenapa isu Rohingya tidak selesai seperti salah satunya ialah penolakan Myanmar untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara mereka dan menganggap mereka tu sebagai pendatang asing. Selain itu, Myanmar juga menghadapi cabaran dari segi kekurangan kerangka perundangan. Sorry, bukan Myanmar, di negara kita, Malaysia, sebab kita masih menerima warga Rohingya untuk masuk ke negara kita. Maksudnya sistem perundangan kita tidak cukup ketat. Adakah itu menjawab persoalan kamu? Okey, menjawab. Terima kasih. Baiklah, sama-sama. So, terima kasih kepada kumpulan pembentang dan terima kasih juga kepada audiens lain yang menanyakan soalan. So, saya rasa sampai di sini saja kita punya pembentangan. Terima kasih dan selamat malam. Thank you semua. Thank you.